Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah video pertama untuk siri pembelajaran tentang teknologi 5G. Sebenarnya kan dah lama dah saya berniat untuk nak buat video tentang 5G ni, tapi dah lama tertangguh lah. Maka dekat dalam tahun 2023 ni saya teruskan juga untuk nak buat episod pertama bagi siri pembelajaran 5G ni. Jadi siri tentang 5G ni adalah bertujuan untuk nak membolehkan orang ramai memahami dengan lebih mendalam tentang teknologi 5G tu. Jadi video-video ni saya buatkan khas supaya ia mudah untuk difahami oleh semua lapisan penonton. Jadi anda tak payah nak risaulah kalau anda tak ada sebarang pengetahuan lah tentang rangkaian ataupun teknologi cellular semua tu, jangan risau. Memang video ni saya buat secara umum supaya semua orang boleh faham. Jadi insya-Allah siri video ni akan terdiri daripada 5 episod. Jadi episod pertama ni saya akan menyentuh lebih kepada teori 5G tu. Dan insya-Allah pada akhir video ni nanti, sedikit sebanyak anda akan lebih memahami apakah itu 5G. Okey, dan kemudian dalam episod kedua nanti saya akan sentuh pula tentang sejarah pelaksanaan 5G di Malaysia. Manakala dalam episod yang ketiga pula, saya akan terangkan tentang kaedah pelaksanaan 5G. Untuk episod yang keempat nanti kan, saya akan terang kepada anda cara-cara menggunakan teknologi 5G tu. Dan pada episod yang terakhir, iaitu episod yang kelima, saya akan terangkan isu-isu yang berkaitan dengan 5G. Contohnya macam isu kesihatan, mitos tentang 5G dan macam-macam lagi. Jadi jom kita teruskan episod pertama latihan 5G ni. Sebagai permulaan, anda kena fahami dulu secara umum apakah huruf G yang ada dalam 5G tu. Jadi G tu sebenarnya dia merujuk kepada generasi rangkaian mudah alih ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Generation of Mobile Network. Sebab tu dia ada huruf G. Jadi sehingga hari ni kan, rangkaian mudah alih ataupun mobile network ni dia dah berevolusi sebanyak 5 kali. Dan sekarang ni kita tengah duk gunakan generasi yang kelima. Sebab tu nama dia 5G. Jadi secara umumnya kan, generasi yang pertama ataupun yang 1G itu adalah pada zaman telefon mudah alih yang kita gunakan pada waktu tu, dia masih lagi analog. Jadi 1G tu mula diperkenalkan dalam tahun, kalau tak salah saya, dalam 1979 lebih kurang macam tu lah. Dan waktu tu dia tak ada lagi konsep-konsep digital semua tu. Jadi tak ada SMS, tak ada data dan sebagainya. Anda hanya boleh buat panggilan telefon saja menggunakan telefon pada waktu tu tau. Jadi bila masuk zaman 2G dalam tahun 1991 macam tu, barulah kita diperkenalkan dengan teknologi SMS. Ingat lagi tak SMS tu kan? Jadi itulah Short Message Service. Jadi penggunaan data ataupun kita panggil sebagai data pada telefon mudah alih ni kan, dia mula diperkenalkan secara meluas apabila kita masuk ke generasi yang ketiga rangkaian mudah alih. Iaitu dalam tahun 1998 macam itulah. Yang itulah yang zaman yang kita sebut sebagai 3G. Jadi pada zaman 3G itulah sambungan internet pada telefon mudah alih itu mula dipopularkan. Lepas tu, lepas 3G dah datang, kemudian datanglah pula selepas tu 4G dalam tahun 2008 lebih kurang macam tu. Dan rasanya saya tak payah nak cerita banyak lah pasal 4G sebab kita semua masih lagi menggunakan 4G sampai sekarang ni. Jadi peralihan kepada generasi yang kelima tu, dia bermula dalam lebih kurang tahun 2020 macam tu. Jadi teknologi 5G ni, dia masih lagi baru pada masa ni. Bila kita bercakap tentang 1G sampai 5G semua tu kan, mesti anda juga pernah terdengar perkataan-perkataan macam GSM ataupun H ataupun LTE semua benda tu kan. Jadi apa kaitan benda macam GSM, LTE semua tu dengan generasi-generasi semua tu? Apa kaitan LTE dengan 4G semua tu? Jadi untuk nak menjawab soalan tu, saya tunjukkan kepada anda gambar ni. Jadi dalam setiap generasi kan, dia ada piawaian teknologi ataupun dalam bahasa Inggeris tu dipanggil sebagai technology standards. Contohnya kan, kalau anda tengok dekat bahagian 2G tu, antara piawaian teknologi yang diperkenalkan dalam generasi kedua rangkaian mudah alih itu adalah GSM. GSM tu benda apa? GSM tu adalah singkatan untuk Global System for Mobile Communication. Okay, tapi kan, saya tak akan cerita dengan panjang lebar lah benda apa GSM tu sebab takut nanti video ni jadi terlalu kompleks, maka saya akan terangkan secara umum macam tu dulu nah. Okey, berbalik kepada 2G tadi tu.
Jadi selepas GSM tu diperkenalkan, maka lepas tu muncul pula teknologi GPRS ataupun General Packet Radio Service. Lepas tu keluar pula H. H tu untuk apa? H tu nama dia adalah Enhanced Data for Global Evolution. Jadi itulah semua teknologi-teknologi yang ada dalam 2G. Yang kata GPRS, H semua tu. Itu semua teknologi 2G. Faham lah? Senang kan? Jadi kalau kita tengok balik dekat sini ya, katakanlah dalam generasi yang ketiga, keempat dan kelima kan. Maka kalau anda perhati dekat bahagian piawaian teknologi itu, anda boleh tengok teknologi yang dia gunakan. Contohlah saya ambil untuk generasi keempat ataupun 4G tu kan. Teknologi yang digunakan tu dinamakan sebagai LTE ataupun itu adalah singkatan untuk Long Term Evolution. Lepas LTE tu diperkenalkan pula LTE Advanced ataupun LTE tanda tambah tu. Lepas tu ada pula LTE Pro. Jadi kan, ni satu benda saya nak cerita dekat anda tau. Kalau kita tengok dekat telefon kita kan, dekat Malaysia ni kan biasanya kita akan nampak logo dia tulis kat atas tu, dia tulis 4G tau. Tapi ada kalanya kita akan nampak logo yang ditulis sebagai LTE. Dulu ada tadi tulis LTE, tapi sekarang ni kebanyakan pakai 4G semua tu. Jadi dia macam ni tau. 4G tu dia merujuk kepada generasi rangkaian mudah alih yang kita gunakan. Manakala LTE tu pula merujuk kepada jenis teknologi yang digunakan dalam generasi tu. Lepas tu saya tak tahu anda perasan ketiga kan. Ada setengah-setengah telco ni bila anda pakai, anda akan nampak dia tulis logo kat atas tu 4G tambah ataupun 4G plus. Jadi 4G plus tu sebenarnya adalah LTE Advanced ataupun lebih tepat LTE Plus tu. Jadi untuk nak elakkan pengguna ni keliru semua, maka kita boleh tengok telco-telco semua ni dia gunakan perkataan 4G tu. Dia tak tulis LTE ataupun LTE Plus semua tu. Kiranya macam nak bagi orang senang faham lah. Tapi ada juga telco-telco dekat negara luar yang tak gunakan 4G. Mereka tulis benda macam secara khusus lah. Dia tulis LTE ataupun dia tulis LTEA. Benda-benda macam tu. Okey. Untuk 5G pula kan, piawaian teknologi yang digunakan dinamakan sebagai New Radio ataupun NR. Maksudnya, kalau dalam 4G kita ada LTE, maka dalam 5G kita ada NR. Jadi lepas ni, kalau anda dengar orang sebut NR tu, maka mereka sebenarnya tengah merujuk kepada 5G. Bila kita cakap tentang generasi dan teknologi-teknologi yang ada dalam setiap generasi itu, dia ada perbezaan dan kelebihan dia tau. Jadi kalau saya nak cerita kepada anda satu-satu kan, saya rasa memang tak cukup satu buku, lepas tu video ni memang akan jadi panjang sangat-sangat tau. Tapi kalau anda nak faham secara mudahnya, perbezaan yang paling senang untuk kita nak bandingkan bagi setiap generasi dan teknologi yang ada dalam generasi itu, kita boleh bandingkan kelajuan data yang disokong. Okey, jadi macam saya kata tadi kan, dia ada banyak perbezaan. Tapi paling senang nak faham, kita tengok kelajuan data dia tu. Okey, ni saya tunjukkan kepada anda satu lagi gambar untuk nak mudahkan anda lihat perbandingan kelajuan bagi setiap generasi dan teknologi yang ada tu. Okey, contohnya kan, pada zaman 2G dulu, sekiranya anda menggunakan H, maka kelajuan data anda tu hanya mungkin boleh mencecah sampai 384 kilobit per second saja. Itu pun kalau ikut keadaan tau, bukan selalu kan. Tapi bila teknologi itu dia semakin meningkat, lepas tu bila kita tengok generasi itu berubah daripada 3G sampai ke 4G semua tu kan, anda boleh nampak kelajuan data dia tu pun makin meningkat juga. Contohnya, dalam 3G kan, kalau anda pakai HSPA tu, anda mungkin boleh dapat kelajuan data sampai 14.4 megabit per second. Tapi sekiranya anda menggunakan 4G pula, anda boleh dapat sampai 300 megabit per second melalui teknologi LTE. Dan kalau kita tengok dekat sini yang paling menarik adalah untuk teknologi 5G sebab anda boleh dapat kelajuan data sampai dekat 10 gigabit per second. Tapi itu semua secara teori lah. Dan buat masa sekarang ni, belum boleh lagi lah untuk kita nak nampak speed test tu sampai 10G kalau kita duk buat orang kata apa kat telefon kita pakai 5G tu. Dia tak sampai lagi lah tahap tu. Tapi insyaAllah satu hari nanti mungkin boleh. Alright. Jadi patutnya sekarang ni anda dah faham dah secara umum apakah itu 2G, 3G, 4G, 5G semua tu.
dan apakah perbezaan antara GPRS, LTE, NR semua tu kan. Jadi anda dah nampak dah semua benda tu. Jadi dalam bahagian ni kan, saya akan cerita secara mudah kepada anda mana sebenarnya datang 2G, 3G, 4G semua tu. Okey, jadi kalau nak cerita secara mudah mana datang kan, maka mesti anda terfikir, siapa yang reka daripada tu semua kan? Jadi sebenarnya kan, cerita dia kalau saya nak cakap dekat anda, siapa yang reka 5G, mana datang 2G, mana datang 1G, cerita tu panjang sangat. Jadi saya cuba ceritakan dengan cara yang paling mudah supaya semua orang boleh faham walaupun anda tidak ada pengetahuan teknikal. Jadi macam ni. Mula-mula sekali anda kena faham dulu nah. Setiap generasi itu sebenarnya dia adalah satu piawaian ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai standards. Jadi dengan bahasa yang mudah sekali, 2G, 3G, 4G, 5G semua itu adalah piawaian ataupun standards. Maka pihak yang menghasilkan piawaian ataupun standards ni, mereka ni semua dipanggil sebagai Standard Development Organisation ataupun SDO. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Kalau dalam bahasa Melayu, kita boleh sebut dia sebagai organisasi-organisasi yang menghasilkan piawaian. Jadi organisasi itu semua dia dah banyak tau dalam dunia ni. Jadi contohnya kan, beberapa organisasi antarabangsa, antaranya adalah seperti International Telecommunication Union ataupun ITU. Lepas tu kita ada juga Third Generation Partnership Project ataupun kita panggil dia 3GPP. Lepas tu kita ada juga International Standards Organisation. Itu yang anda duk dengar ISO tu. Lepas tu ada juga macam International Electrotechnical Commission ataupun IEC. Dia sebenarnya ada banyak lagi. Macam-macam lah, ada banyak. Kalau saya nak cerita pasal itu saja pun saya rasa dah cukup banyak lebar kan. Tapi yang saya cerita tu adalah antara yang beberapa yang utama lah. Maka untuk nak menjawab siapa yang duk buat 4G, 5G semua tu, maka jawapan secara mudahnya adalah organisasi-organisasi yang menghasilkan standard tu lah. Itulah dia. Mereka tu lah yang buat. Tadi kan saya kata 5G semua tu dibuat oleh Standard Development Organisation ataupun SDO kan. Jadi sebenarnya macam mana mereka ni buat 3G, 4G, 5G tu semua? Dia reka macam mana? Dia buat macam mana? Adakah mereka gunakan 3D printer untuk keluarkan 5G tu? Macam mana dia buat? Okey, kalau nak faham dah tu, kan tadi saya beritahu dekat anda kan, yang setiap generasi ataupun yang G tu, dia adalah satu piawaian ataupun standard. Jadi, standard tu benda apa sebenarnya? Jadi, secara mudahnya, standard tu kita boleh kata dia sebagai benda-benda yang kita kena ikut ataupun perkara-perkara yang dipersetujui untuk kita nak ikut. Contohnya macam tu lah. Okey, saya ambil contoh katakanlah 5G. Bila mereka kata mereka nak buat 5G, maka geng-geng SDO macam katakanlah ITU ataupun 3GPP semua tu, mereka akan nyatakan benda apa 5G tu. 5G tu boleh buat apa? Macam mana nak gunakan 5G tu? Benda-benda lebih kurang macam tu lah mereka akan cakap tau. Jadi macam mana mereka nak ceritakan dekat orang pula tentang apakah itu 5G? Jadi mereka cerita dekat orang ramai, 5G tu benda apa, 4G tu benda apa, 3G tu benda apa semua tu kan. Mereka cerita tu semua dalam bentuk dokumen. Okey, mungkin ada sebahagian daripada anda tak faham apa yang saya duk ceritakan kan. Maka mai saya cuba terangkan dengan lagi senang noh. Saya ambil satu contoh kan. Katakanlah International Telecommunication Union ataupun ITU, dia nak hasilkan piawaian untuk 5G. Jadi dalam organisasi ITU tu kan, dia memang pendek kata ada ramai orang. Ada ramai setengah orang. Ada wakil-wakil negara, ada wakil daripada syarikat antarabangsa dan sebagainya. Pendek kata diwakili oleh ramai individu dan pihak kan. Jadi masa mereka ni semua duk bincang nak buat 5G tu, semua orang akan berikan pandangan dan maklum balas. Semua akan bercerita. Jadi mereka akan cakap lah dalam 5G tu nak apa. Sekali lagi orang tu cakap, aku nak 5G macam ni. Sekali lagi orang ni cakap, aku nak 5G macam ni. Mereka akan cakap lah. Lepas tu orang ni mungkin cakap, dalam 5G tak patut ada benda tu. Orang tu cakap, dalam 5G tak patut ada benda ni. Dia bincang. Kerja dia berbincang je. Dia bincang sampai puas. Jadi bila dah habis bincang semua, bila dah settle, semua dah setuju, dah bersepakat, ataupun dalam bahasa Inggeris kita pakai, dah mencapai konsensus, maka terhasillah piawaian 5G. Jadi bila piawaian tu dah dikeluarkan,
Maka semua pihak yang nak membangunkan 5G ni kena ikutlah apa yang ada dalam piawaian tu. Orang yang nak buat telefon 5G kena ikut. Orang yang nak bagi servis 5G kena ikut. Negara yang nak laksanakan 5G kena ikut. Dia jadi macam garis panduan macam tu. Dia jadi macam kitab. Itulah dia. Jadi sebenarnya kan, selain daripada ITU kan, ada banyak lagi standard organisation lain yang turut menghasilkan piawaian untuk 5G. Dan salah satunya adalah 3GPP. Itu salah satu. Sebenarnya ada banyak lagi. Itulah dia. Macam mana mereka hasilkan 5G tu. Okey, tadi saya cerita macam mana mereka buat 5G tu kan. Jadi apabila mereka dah buat 5G tu, mereka dah tetapkan 3 kegunaan utama 5G tu. Jadi yang pertama sekali, dia disebut sebagai Enhanced Mobile Broadband ataupun nama pendek itu sekatan dia tu dipanggil sebagai EMBB. Lepas tu yang kedua pula adalah Ultra Reliable Low Latency Communication ataupun URLLC. Dan yang ketiga pula adalah Massive Machine Type Communication ataupun MMTC. Tu 3 teras utama kegunaan 5G tu. Dan mereka ni jugalah yang bagi nama teknologi yang digunakan dalam 5G tu, iaitu New Radio ataupun NR. Mereka tu yang bagi tahu. Lepas tu mereka ni jugalah yang mencadangkan 2 cara untuk nak laksanakan 5G, iaitu melalui non-standalone ataupun yang kita sebut sebagai NSA, dan satu lagi secara standalone ataupun SA. Yang NSA dan SA itulah cara untuk nak deploy 5G. Lepas tu yang 3 teras utama tu pula adalah kegunaan-kegunaan 5G buat masa ni. Tadi saya dah katakan ITU, lepas tu 3GPP, mereka tu semua buat piawaian tentang 5G tu. Jadi piawaian 5G tu benda apa sebenarnya kan? Okey, jadi secara mudahnya, ini secara mudah untuk penerangan yang bukan teknikal untuk semua orang faham lah. Secara mudahnya, piawaian tu adalah dokumen-dokumen. Senang nak faham. Okey, contohnya macam ni lah. 3GPP kan, mereka ada keluarkan dokumen piawaian yang diberi nama, contohnya dia tulis kat itu release number. Dia ada release 14, release 15, release 16, release 17 semua tu. Itu semua adalah versi-versi standard dokumen tu. Jadi kalau saya nak terangkan dengan bahasa yang lagi mudah supaya orang biasa pun boleh faham lah. Contohnya kan, dalam release 15 dan release 16 semua tu, mereka bagi tahu 5G tu macam mana. Kalau saya cakap dalam layman lah, dalam dokumen tu dia akan cakap lah 5G tu bentuk macam mana, kepala dia macam mana, besar kepala macam mana, besar badan dia macam mana, kaki dia panjang mana, tangan dia panjang mana. Dia akan cerita semua benda tu. Jadi setiap dokumen tu dia akan menerangkan apakah itu 5G, ciri-ciri dia, keupayaan dia, semua dia akan terangkan dalam tu. Okey, contohnya kan, dalam 3GPP release 15, dalam tu diterangkan cara nak melaksanakan 5G melalui kaedah non-standalone ataupun yang NSA dan juga yang standalone yang SA tu. Jadi dia cerita dalam tu, dia cakap NSA tu benda apa, apakah jenis-jenis NSA yang ada, SA tu benda apa pula. Jadi dia cakap semua benda tu dalam tu. Lepas tu kemudian dalam release yang lepas tu, yang release 16 tu pula, diceritakan pula tentang keupayaan 5G. Contohnya macam yang saya sebut tadi, Ultra Reliable Low Latency Communication ataupun yang URLLC tu. Lepas tu ada lagi Massive Machine Type Communication ataupun disebut MMTC tu. Jenuh nak ingat. Jadi sekiranya mereka nak tambahkan lagi keupayaan 5G, maka mereka akan terangkanlah dalam contohnya dokumen-dokumen seterusnya. Mungkin lepas ni keluarlah release 18 lah, 19 dah 20, tak tahu. Itu pulang pada mereka kan. Jadi lebih banyak piawaian, maka 5G itu akan jadi lebih berkembang. Dia akan jadi lebih stabil macam tu. Jadi kalau anda ada masa, bolehlah cuba pergi baca yang 3GPP release 15, 16, 17 semua tu kan. Tapi itu baru satu tau. Itu baru 3GPP. SDO lain pun baru keluar juga. Contohnya macam ITU pun dia ada standard-standard mereka tersendiri. Jadi kalau anda nak tahu apa yang ITU tetapkan tentang 5G, maka anda bolehlah baca dokumen ITU itu pula kan. Jadi saya dah sertakanlah link-link untuk ke semua dokumen tu dekat video description ni. Okey, dalam video ni saya tak akan terlalu terangkanlah pasal standard ni sebab dia ada cerita yang panjang lebar tau. Takut nanti anda akan pening pula lepas tu tau. Jadi saya akan fokus lebih kepada 5G dulu. Tapi kalau anda berminat nak tahu pasal standards ni, saya boleh usahakan video khusus untuk nak menerangkan kepada anda tentang standards ataupun piawaian tu.
Mungkin saya boleh bekerjasama dengan pihak katakanlah Malaysian Technical Standards Forum Berhad ataupun MTSFB dan juga pihak Suruhanjaya Komunikasi kan, SKMM kan, boleh insyaAllah. Jadi kalau anda berminat, bagi tahu dekat saya, nanti saya akan buat. Dalam bahagian ini, saya akan terangkan secara mudah 3 ciri utama yang diperkenalkan dalam 5G yang saya sebutkan dalam bahagian sebelum ni. Jadi mula-mula sekali kita ada Enhanced Mobile Broadband ataupun EMBB. Jadi EMBB ni secara mudah dia menyentuh tentang kelajuan data melalui 5G ataupun data transfer rate tu. Jadi salah satu keupayaan utama 5G ni adalah dia laju. Jadi melalui EMBB ni lah mereka nak cuba nak tetapkan kelajuan 5G tu. Contohnya kan, secara teorinya anda boleh dapat kelajuan sampai 10 gigabit lebih. Itu yang mereka cerita dalam EMBB tu. Okey, lepas tu yang kedua pula kita ada benda yang dipanggil sebagai Ultra Reliable Low Latency Communication ataupun URLLC. Jadi URLLC ni secara mudahnya dia nak buat supaya latency 5G ni dia jadi sangat rendah. Okey, jadi kalau anda tak tahu latency itu apa, paling senang kalau saya nak cerita dekat anda, nak bagi anda faham lah. Anda ingat ping. Itulah latency kan. Okey, contohnya kan. Dalam 4G, mungkin latency ping kita tu mungkin beberapa puluh milisecond. Macam itulah lebih kurang kan. Jadi untuk 5G ni, mereka nak cuba buat supaya latency dia tu cukup rendah sampai sama laju macam sambungan fiber. Pendek kata dia nak bagi dapat macam 1 milisecond dan sebagainya. Malah saya pernah baca kan, mereka nak buat supaya dapat zero latency. Itu apa yang mereka cuba buat dengan 5G tu. Okey. Dan yang terakhir sekali, kita ada satu benda yang dipanggil sebagai Massive Machine Type Communication ataupun MMTC. Jadi MMTC ni adalah untuk nak pastikan yang rangkaian 5G ni dia boleh menyokong jumlah device yang sangat banyak. Saya ulang lah, sangat banyak dalam satu kawasan yang sama. Contohnya kan, kalau anda pakai 4G, anda boleh menyokong katakanlah dalam beberapa ratus ribu device saja dalam 1 kilometer persegi coverage area tu. Tapi melalui 5G ni, mereka kata mereka nak buat supaya dalam satu coverage area yang sama yang kata 1 kilometer persegi tu, dia boleh support sampai berjuta device dalam tu. Tu dia. Jadi inilah dia ciri-ciri utama 5G pada masa ni. Okey, jadi bila kita bercakap tentang 5G ni, maka ada satu lagi benda penting yang anda semua kena tahu, iaitu berkaitan dengan frekuensi. Jadi inilah yang mereka sebut pasal spektrum 5G semua tu. Jadi dia sama lebih kurang macam Wi-Fi tau. Contohnya kan, Wi-Fi kan kita ada yang 2.4 GHz, lepas tu kita ada yang 5 GHz, lepas tu kita ada yang 6 GHz yang baru tu kan. Dia lebih kurang macam tu jugalah untuk 5G. Dia ada dia punya frekuensi range dia tu yang tersendiri. Jadi secara mudahnya kan, frekuensi untuk 5G ni boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian utama. Bahagian yang pertama sekali, dia ada low band. Lepas tu dia ada mid band kat tengah. Lepas tu akhir sekali ada high band yang paling tinggi. Jadi low band tu adalah frekuensi yang di bawah 1 GHz. Dia lebih kurang macam tu lah. Bawah 1 GHz, semua low band. Lepas tu frekuensi di antara 1 sampai 6 GHz tu pula, itu adalah mid band. Band kat tengah-tengah, mid band kan. Jadi frekuensi mid band ni jugalah yang kita nampak di kadang-kadang dia tulis sebagai sub 6 macam tu. Itulah dia. Lepas tu frekuensi yang melepasi 6 GHz tu semua, itu adalah dalam bahagian high band. Dalam bahagian high band ni lah, dia ada satu benda yang disebut sebagai millimeter wave ataupun kita nampak tulis mm wave tu. Okey. Jadi kenapa ada banyak frekuensi-frekuensi ni? Senang je, mari saya cerita dekat anda. Okey. Saya bagi contoh lah. Lagi rendah frekuensi itu, maksudnya lagi rendah nilai frekuensi itu, signal tu dia boleh pergi lagi jauh. Tapi kelajuan data dia tu rendah. Tu kalau macam tu. Kalau frekuensi tu tinggi, contohnya sampai beberapa puluh GHz, signal tu dia tak boleh nak pergi jauh. Maksudnya coverage dia tu kecil je. Tapi data dia tu memang boleh pergi laju betul. Tu macam tu. Jadi sebab tu dia ada beberapa kategori frekuensi. Tengok kegunaan. Nak bagi coverage yang lagi besar ke? Nak bagi jumlah data yang lagi laju ke? Tu contoh dia. Okay, ni saya tunjukkan dekat anda perbezaan kelajuan data secara teori bila anda gunakan low band, mid band dengan high band. Jadi maksudnya kan,
Kalau nak dapat coverage yang besar, gunakan low band. Tapi kalau nak dapat kelajuan data yang tinggi, maka kita kena gunakan high band ataupun millimeter wave tu. Jadi sekarang ni dekat Malaysia kan, 5G kita ni masih lagi menggunakan low band dengan mid band. Kita belum lagi menggunakan millimeter wave. Alang-alang kita duk bercakap pasal frekuensi ni kan, mari saya ceritakan sedikit lah kepada anda tentang pembahagian 5G punya frekuensi band ni. Jadi orang-orang yang suka setting modem semua tu kan, ataupun yang duk pasang antena parabolik semua kan, mereka ni sukalah kalau cakap pasal band-band ni. Okey, dia sebenarnya kan, sama macam 4G ni, 5G pun dia ada frekuensi band dia yang tersendiri. Jadi kalau tadi saya terangkan kepada anda kan tentang pembahagian frekuensi daripada segi low band, mid band sampailah kepada high band. Maksudnya daripada bawah 1 GHz sampailah ke 100 GHz macam tu kan. Lebih kurang macam tu. Jadi band ni pula secara mudahnya adalah kumpulan frekuensi. Okey, contohnya kan. Band 1 dalam 5G ni ataupun kita sebut dia secara tepatnya adalah band N1 tu, dia adalah frekuensi antara 2110 MHz sampai ke 2170 MHz. Itu untuk kegunaan download lah. Dia download lain, upload lain. Tapi itu band dia tu. Jadi frekuensi dekat bawah 1 GHz sampai 100 GHz ni, mereka dah bahagikan semua kepada banyak band. Jadi untuk 5G ni kan, kita boleh ada dua frekuensi band yang utama. Ataupun kita boleh bahagikan dia kepada dua frekuensi band yang utama. Yang ni lah yang disebut sebagai FR1 dan FR2. Okay, FR tu benda apa? FR tu adalah singkatan untuk frequency range. Jadi, frekuensi range 1 adalah FR1. Jadi, FR1 ni dia ada N1 sampai N99. Tu adalah FR1. Lepas tu yang frekuensi range yang kedua tu pula, dia ada daripada N257 sampailah N262. Itu adalah FR2. Jadi itu semua untuk kegunaan 5G. Jadi kalau anda nak tahu range frekuensi yang setiap khususnya untuk setiap satu band tu, maka anda boleh pergi tengoklah dekat dalam Wikipedia. Dia ada tulis dekat situ frekuensi range untuk upload dan download bagi setiap band untuk 5G tu. Dalam bahagian akhir episod pertama ni, saya akan ceritakan sedikit kepada anda tentang millimeter wave. Kan tadi kan saya dah sebut tentang millimeter wave kan. Jadi mungkin ada di antara anda yang terfikir, millimeter wave tu benda apa? Jadi cerita dia macam ni. Setiap gelombang untuk frekuensi tu kan, dia ada jarak di antara gelombang tu. Jadi lebih rendah nilai frekuensi tu, jarak gelombang tu adalah lebih jauh ataupun lebih tinggi. Lagi rendah frekuensi, lagi jauh jarak gelombang tu. Tapi kalau frekuensi tu lagi tinggi, maka jarak gelombang tu lagi rendah ataupun lagi dekat. Maka millimeter wave tu dia merujuk kepada jarak di antara gelombang tu. Sebab apa dia tulis millimeter wave? Sebab memang jarak di antara gelombang tu adalah antara 1 sampai 10 mm saja. Memang pendek gila. Sebab tu nama dia millimeter wave. Jadi contohlah, saya bagi contoh lagi mudah faham kan. Frekuensi yang kita duk pakai sekarang dekat telefon untuk 4G semua tu, jarak gelombang dia tu lebih kurang dalam berapa cm macam tu lah. Mungkin daripada berapa cm, belas cm, 10 cm, macam tu lah lebih kurang. Tapi bila kita duk cakap pasal 5G ni, dia ada teknologi sampai millimeter wave. Maksudnya jarak gelombang tu pendek betul. Yang itu yang kita duk sebut sebagai mm wave tu. Jadi dekat Malaysia ni, kita punya millimeter wave tu dia ada dua frekuensi, iaitu 26 GHz dan juga 28 GHz. Jadi nanti bila kita dah boleh pakai benda tu, maka pada waktu tu lah kita akan gunakan millimeter wave. Itulah dia cerita tentang millimeter wave ataupun mm wave. Jadi sekarang anda dah tahu. Okey, selesai sudah episod pertama kelas 5G dan anda ni. Jadi saya harap maklumat yang disampaikan dalam episod ni sedikit sebanyak dapatlah memberikan anda pengetahuan tentang teknologi 5G. Jadi insya-Allah dalam episod yang kedua nanti kita akan cakap pula tentang sejarah pelaksanaan 5G di Malaysia.
Jadi kalau anda ada sebarang soalan yang ingin ditanya, maka silalah tulis di ruangan komen. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk jawab soalan-soalan anda. Kalau saya tak tahu nak jawab soalan anda, saya akan tanya pihak-pihak lain. Contohnya macam pihak Ericsson ke Huawei ke apa, kan saya tanya minta tolong mereka lah. InsyaAllah boleh. Okey, jadi sebelum saya akhiri video ni, saya ingin nak jemput anda semua untuk subscribe ke channel Pendakwah Teknologi. Kalau anda masih belum subscribe lagi, dan dalam masa yang sama, follow Facebook rasmi Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod-episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.